Terima kasih, Datuk Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan untuk membangkitkan beberapa isu yang berkenaan di negeri Sabah, khasnya di Kota Kinabalu. Pertama sekali, kegiatan perjudian haram di negeri Sabah semakin diluasa dan serius. Masalah ini hendaklah diselesaikan secepat mungkin. Saya difahami bahawa walaupun pihak mengkuat kuasa telah mengambil tindakan untuk mempanteras aktiviti judi haram ini, tetapi saya tidak nampak apa-apa perubahan, malah masalah tersebut masih berterusan dan semakin serius. Tuan Speaker, saya berasa risau terhadap kegiatan judi haram ini kerana ia akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang serius. Saya ingin tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan ini tidaklah boleh dipanteraskan. Apakah tindakan yang akan terus diambil oleh pihak berkuasa supaya menyelesaikan masalah tersebut? Ataukah kerajaan sedar berapa serius keadaan judi haram di seluruh Sabah? Saya haraplah kerajaan mengambil maklum supaya mengambil tindakan yang tegas untuk mempanteras kegiatan perjudian haram di Sabah. Kedua, kami sadar bahawa masalah over budget di projek-projek kerajaan sering berlaku ataupun projek tersebut telah disiap bina dengan pembelanjaan yang lebih mahal. Seperti mana kita yang tahu, pembinaan KLIA 2 atau MRT telah beberapa kali menambah peruntukan dan pembelanjaan yang melebihi. Wang-wang tersebut dari kerajaan adalah wang rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk mengetahui mengapa peruntukan itu pakai begitu besar dan apakah rasional untuk menambah pembelanjaan. Saya diketahui bahawa satu projek naik taraf di Sabah, di Tawau, dari lembangan terbang Tawau ke Palung sepanjang 15 km sebanyak belanjaan 160 juta ringgit. Lebih 10 juta ringgit 1 kilometer. Ini hanya naik taraf. Ini bukan satu pembinaan yang baru, tapi ianya hanya satu projek naik taraf. Mengapakah ia menggunakan peruntukan yang begitu besar, sedangkan projek naik taraf di Jalan Kerepakan Sepulut sepanjang 145 km hanya menggunakan peruntukan sebanyak kurang lebih 650 juta ringgit. Dengan 1 kilometer hanya menggunakan 5 juta sahaja. Ini baru-baru. Saya harap Kementerian Berkenaan boleh memberi penjelasan. Ketika saya difahami bahawa Malaysia akan dilanda kisan El Nino pada pertengahan tahun ini. Sungguh pun Kementerian Teknologi Hijau, Tenaga dan Air telah mengingatkan semua pihak bahawa El Nino ini akan menjajaskan semua orang dan kemungkinan Malaysia akan mengalami musim kemarau yang lebih serius dari tahun yang lalu, Datuk Speaker. Saya diketahui bahawa kementerian telah mengambil tindakan yang awal untuk menangani masalah yang akan mengimbul. Namun begitu, saya ingin mengingatkan pihak yang berkenaan bahawa kawasan Tawau mungkin akan mengalami masalah kekurangan air
atau gangguan penggalan air seperti yang berlaku pada awal tahun ini. Tawau satu bandar yang di Sabah yang nombor 3 yang besar, tapi sebelum sampai hari ini belum ada satu water dam lagi. Saya telah beberapa kali membangkitkan isu ini di Dewan Sabah, bahawa kawasan Tawau amat memerlukan satu water dam untuk membengkelkan air yang stabil dan juga untuk mencegahkan banjir melanda Tawau. Walaupun kerajaan negeri telah menyediakan tanah seluruh 679 hektar ekar di gudang tempat Tawau. Ini pembasan pun sudah bayar. Tapi sampai hari ini, sudah 20 tahun lebih. Tapi sampai hari ini, masih lagi untuk ini pembinaan water dam itu, dan juga berjangka pembinaan akan dimulai pada awal tahun ini. Tetapi pembinaan itu masih belum dimulakan. Saya diberitahu mereka sedang dan masih menunggu peruntukan dari Kerajaan Persekutuan. Jadi kalau Kerajaan Persekutuan mau rakyat yang diutamakan, saya haraplah ini yang hidupan air, ini air yang hidupan asas oleh rakyat. Jadi haraplah air dibinakan dengan secara. Dua soalan perlu ditanya. Satu, bagaimana kementerian akan menangani masalah kekurangan air yang mungkin dihadapi di Tawau? Kedua, bilakah water dam tersebut akan mula dibina? Datuk Speaker, baru-baru ini Kota Kinabalu Local Draft Plan 2020 yang dicadang oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DPKK) telah diimburkan patahan daripada penduduk-penduduk Kota Kinabalu. Mereka patah kerana mereka risau pantai awam yang terakhir terletak di Bandar KK Tanjung Aru akan ditukar sebagai pembangunan komersial, menjadikan pantai tersebut tidak lagi dimiliki oleh orang awam, tetapi dimiliki oleh golongan kaya. Menurut Local Draft Plan tersebut, pantai Tanjung Arum mula-mulanya merupakan ruang awam yang berwarna hijau, tetapi ditukar ataupun region menjadi kegunaan hotel dan resort yang berwarna merah. Ia bermakna komersial. Walaupun isu ini merupakan isu negeri dan bandaraya, di sini saya nak mempertikaikan keputusan DPKK tersebut telah menunjukkan DPKK tidak menghormati kemauan rakyat dan tidak mengutamakan keperluan rakyat. Cerahan sikit, sebab kawasan Tanjung Aru itu kawasan Parlimen Putatan. Okey. Boleh. Yang Berhormat Ketua Kinabalu, terima kasihlah kerana menimbulkan persoalan tentang cadangan untuk membangun pantai Tanjung Aru. Ini amat lalukanlah. Sebenarnya yang berhormat ni saya lihat mengeluhkan Dewan. Yang cadangan untuk membangun kawasan Tanjung Aru itu bukan kepunyaan syarikat-syarikat. Ini masih kepunyaan DPKK. Tetapi ada ruang-ruang yang di mana orang awam boleh masuk. Lihat betul-betul cadangan itu, yang berhormat. Jangan menyinggungkan Dewan. Ini tidak baik. Sebab itu kawasan, saya juga tengok kawasan itu dan saya puas hati kerana ini yang kita lihat pada sekarang ini, keadaan Tanjung Aru itu amat teruk sekali. Dan ini perlu diperbaiki untuk mentransformasikan ekonomi kawasan Kota Kinabalu. Ini baik-baik untuk rakyat kita. Setuju, Yang Berhormat? Okey, terima kasih. Tapi kami pun sudah nampak itu warna atau lain sudah. Itu maka itu Philip Park.
itu open space. Open space warna hijau, tahu gak YP? Jadi kita jangan color blind. We have to see is green, then it's public open awam for the awam. If you don't see green, it is not a public open space, isn't it? Laram Juning. Huh? You just listen to my speech. Okay? Thank you. You have Kota to Kinabalu, protect the rakyat. tengok speaker. Yang Amat. Terima kasih, Tuan Speaker. Confine pasal itu state matters Yang Amat. Ya. Menurut sasaran kerajaan, kerajaan berhasrat untuk mencapaikan tahap antarabangsa bahawa open space ataupun ruang awam haruslah mengikut nisbah populasi 1,000 orang mempunyai 2 hektar. Tetapi sasaran tersebut masih lagi jauh daripada hakikat sekarang. Dari segi keseluruhan, keperluan ruang awam negara kita, masih kekurangan ruang awam sebanyak 39,200 hektar. Dan sebenarnya penduduk Kota Kinabalu mau mengkekalkan pantai awam Tanjung Aru sebagai ruang awam dan ia haruslah dinaik taraf sebagai taman awam dan bukan menjadi satu pantai komersial. Masalah ini ialah kenapa Dewan Bandaraya langsung tidak mendengar kemauan rakyat sebelum mendapat pandangan daripada rakyat. Kenapa Mayor sampai ke hari ini masih menggagalkan pendirian beliau supaya pantai itu haruslah digagalkan sebagai kegunaan hotel dan resort. Bukankah Dewan Bandaraya ini seharusnya tanggung jawab kepada semua penduduk di Kota Kinabalu? Okey, saya sudah mendengar speech Yang Berhormat tu. Saya sudah mendengar speech. Sila ini duduk dulu, kawasan lihat dulu, petani, jangan kawasan campur Tanjung tangan Aru, kawasan dulu, saya petani. ada 10 minit Yang Berhormat, tumpukan Saya ini perbahasan Yang Berhormat dengan tujuh minta perbelanjaan. Ini kuasa Tuan Speaker, saya belum Perjanjian kasih negeri. laluan. Dan ini Suruh yang dia tidak kuasa ikut di BKK. standing order. Saya Sila juga duduk di BKK. Sila duduk. Dan saya juga berbahas di Sahabat BKK saya soal sila ni. duduk. Ya, kita mau Tanjung Aru ini dibangun dengan canggih, mentransformasikan. Ini kau pun ada kaitan. Yang Berhormat, ini kawasan saya. Okeylah, Ya. duduk dulu. Lihat dulu, okey? Listen dulu. Sudah listen. Okey. Jangan kacau, jangan jadi orang kacau. Tukang kacau saya. Kita mau, Okey. saya tanya dengan Berhormat, adakah Berhormat setuju dengan keadaan pantai sekarang ni? Kita mau perbaiki. Okey, Kita mau rakyat kita pergi maju. sama-sama pergi tengok itu Juning. Baru Okey, kita pergi sekarang. Saya nampak. Jangan kacau Saya saya duduk punya sana, saya ucapan. lihat. Hellolah, pergi sekarang. Saya juga ikut turut berbahas. Ulang kampung Putatan tu, jangan kacau Kota Kinabalu YB punya sekarang hal. pergilah. Ini Kota Kinabalu punya hal, jangan campur tangan. Kalau gitu pergi Terima mesyuarat luar, kasih, di luar ada Datuk orang. Speaker. Saya pendapat untuk menjadikan Dewan Bandaraya ataupun kerajaan tempatan mengutamakan keperluan rakyat dan mengamalkan prinsip demokrasi di bandar. Saya bercadang bahawa kerajaan haruslah mempertimbangkan semula mewujudkan pilihan raya di bandar, mengambil balik hak pilihan kepada rakyat supaya mereka dapat membeli mayor yang diimari ya. Mayor election diimari kan, dikamari. Saya masih boleh belajar bahasa, jangan susah. Saya punya ada, Yang Berhormat, saya ucapan belum Yang boleh. Berhormat ni sudah memisung Dewan. Okeylah, kau boleh mengerti kan? Sudah memisung Boleh Dewan. mengerti tak? Ini Saya tidak bukan profesor, tidak tahu. akan mengenai dengan kita. Ini perkara Saya orang biasa, di Datuk bawah Speaker. jagaan 1 minit lagi, Ahmad. PBT Habiskan ya. Pergi sembang luar lah. di ada orang. BKK. Ya, Kalau nak habiskan, bicara di luar, ha? kita Okey, bicara minta di luar, sila bukan duduk. dalam Dewan Betul ni. lah, betul. Sila Ini duduk kawasan baik-baik. Tanjung Aru Yang Berhormat, tumpukan kawasan Yang Berhormat lah.
Ini usaha yang amat berhormat Ketua Habiskan, Menteri ya? begitu baik Putatan duduk, putatan. Nah, suruh untuk duduk. Sila duduk. mentransformasikan ekonomi kawasan saya. Yang kawasan berhormat itu tumpukan kawasan yang berhormat. Ya, Mayor, Gimana? satu speaker. ini yang amat Ketua Menteri Suruh dia Sabah. duduk, satu Putatan. speaker. Ala dia Ya duduk. telah melihat semua. Ini untuk kebaikan kita semua yang hormat. Hormatlah. Lihat. Ini karena Putatan. mayor dikutuk. Putatan Buat duduk, apa? putatan. Putatan duduk, Putatan, ya. minta duduk. Yang Muhammad, Kota Kinabalu. Yang Muhammad, habiskan yang Muhammad. Yalah. Saya mau habis sudah. Ya. Dia kacau. Satu speaker, mayor election atau pilihan raya bandar telah pun diamalkan di kebanyakan bandar seperti London dan New York. Khususnya sedangkan kini kita mempunyai populasi melebihi 50% penduduk di bandar. Pada tahun 2020, di kereta KL sebanyak 10 juta orang akan berduduk di situ, manakala di kereta KK pun mempunyai populasi anggaran sebanyak 1 juta orang. Inilah masa yang tetap untuk mengembalikan demokrasi kepada rakyat yang bertinggal di bandar, memberikan hak mereka untuk memilih mayor yang boleh menjalankan polisi bandar yang mereka sokong. Bukanlah KL pernah menjalankan pilihan raya tempatan pada, bukankah KL pernah menjalankan pilihan raya tempatan pada tahun 1952 sebelum merdeka? 15 yang Muhammad. Kenapa 19. ia tidak berterusan untuk mengamalkan demokrasi di dalam bandaraya? Tuan Datuk Speaker, setelah Dewan Undang Negeri Sarawak telah meluluskan satu usul untuk menyuruh Kerajaan Persekutuan meningkatkan minyak royalti sehingga 20% kepada Negeri Sarawak, dan ini mendapat balasan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa beliau akan melihat isu ini dengan serius. Sebagai oil producing state yang berjiran, saya ingin tahu apakah pendirian Kerajaan Persekutuan tentang peningkatan minyak royalti ini, dan ataukah kerajaan akan pertimbangkan untuk meningkatkan oil royalti itu kepada negeri Sabah juga. Saya dipahami bahawa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Aman, telah menulis surat tentang isu ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di tahun 2008 yang lalu. Saya amat hairan kenapa tiada apa-apa balasan tentang permintaan Ketua Menteri. Ataukah Perdana Menteri langsung tidak menjentali permintaan tersebut? Di samping itu, saya juga ingin tahu bagaimana Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan polisi tersebut sekiranya keputusan itu dipersetujui. Minta penjelasan. Masa habis yang Muhammad. Akhirnya, Datuk Speaker, saya tidak mau, dengan itu Datuk Speaker, saya harap isu-isu yang telah saya membangkitkan tadi bolehlah dijawab dan diberi bentangan daripada pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.